Alhamdu Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini sama-sama kita dapat bertemu kembali di dalam kuliah bulanan kita Saqafah, dan kita menggunakan penawar bagi hati pada muka surat 56, di mana kita dah ceritakan persoalan kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Kita dah ceritakan sebelum ini ada 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan, sifat yang disebut mazmumah, ya. Dan kita dah ceritakan bahwasanya kalbu itu ada dua makna, kan, kalbu jasmani dan kalbu rohani. Sampailah kepada huraian, ya, di mana berdasarkan kepada lazim olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur, riya, dan akan menghiasi dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara, ya. Dulu kita dah cerita sebab yang pertama kerana firman Allah Ta'ala, ya, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang ada dalam jantung hati kamu. Yang kedua kerana sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum, ya. Iaitu Allah Ta'ala tidak menilik kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja yang menilik ia akan segala jantung kamu, hati kamu. Hari ini, yang ketiga, surat 56, yang ketiga, bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota dan segala anggota itu pula mengikut ia akan perintah rajanya. Mana hati ini ibarat raja. Jadi, bila semua anggota, semua kabinet, semua menteri, malah Perdana Menteri pun kena ikut raja. Ini pentingnya. Begitulah pentingnya hati, ya, yang merupakan raja dalam anggota badan kita, yang zahir, yang batin dan sebagainya. Maka ada raja dalam tubuh badan kita. Apa rajanya? Hati, ya. Itu. Dan apabila baik jantung itu, niscaya baik segala anggota. Apabila jahat ia, niscaya jahat segala anggota. Itu dia maknanya, kalaulah raja itu baik, maka semua anak buah, semua menteri, kabinet, semuanya akan jadi baik, ya. Oleh kerana itu, kita kena perbaiki rajanya ataupun hatinya kita dulu, sebelum yang lain-lainnya, ya. Dan ini sebagai analogi yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Bahwasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging, apabila baik, niscaya baik oleh tubuh itu semua. Dan apabila binasa ia, niscaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Itu dia maknanya. Itulah dia kena baik dalaman kita, hati kita yang merupakan raja tadi, ya. Yang dengannya akan terpengaruh ke semua jasad, semua anggota yang lain, ya.
Ni hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhain. Syaikhan ini maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua syekh, ya, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya. Oleh karena itulah jaga-jaga, dan ia jantung ataupun hati itu apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota. Niscaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki dan memeliharanya daripada segala kebinasaan, ya. Jadi kena jaga hati kita ni, ya. Kan ada lagu jagalah hati, kan. Maka kita kena jaga hati, ya, yang ada dalam tubuh badan kita ini dalam bentuk latif, yang bentuk yang halus, bukan sekadar yang berbentuk jantung pisang itu yang seperti mana digambarkan dalam siri yang lepas, kan, di mana ada persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas yang disebutkan. Maka sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalbu ataupun roh ataupun nafas, di mana ketiga-tiganya adalah satu makna, ya, yang mana ia adalah tempat pandang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ ialah yang hati nurani, yang halus, bukan sekadar yang berbentuk jantung pisang itu, ya. Itu yang zahirnya, tapi dalamannya yang disebut dulu bahawa ia merupakan kalbu rohani, suatu yang halus, yang mengetahui dan mengenal, yang mendapat daripada manusia, yang hakikatnya itulah manusia, dan ia juga yang dihadapkan pada perkataan yang disebut dengan apa, kalbu tadi, ya, yang mana tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila baik akan hati tersebut, baik seluruh anggota yang lain. Apabila rosak maka rosaklah. Ni seumpama apa, kanser, kan, merosakkan semua akan tubuh badan kita. Maka bahayanya kalau kena virus kanser, kan, maka kena baiki hati kita, jangan kena kanser hati, menyebabkan bahaya seluruh anggota badan. Apalagi kalau naik apa istilah sekarang ni, kanser tahap 4, akan menyebabkan kematian, kan. Mati disebut adalah mati hati. Bila mati hati itu, maka nak sembahyang malas, nak buat ibadat malas, nak berzikir malas, kan, nak mengaji malas, semuanya malas, macam-macam mencari alasan, kan. Oleh kerana itu, kerana hati sudah rosak, ada kerosakan tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4, seumpama dalam perubatan itu kan sudah bahaya. Maka kita berjaga-jaga di antaranya. Kenapa kita banyak berzikir umpamanya, kan? Kenapa ada di sana ada wirdul latif, iaitu wirid-wirid, zikir-zikir yang boleh melembutkan hati, kan? Kemudian kena banyak baca Quran, kena banyak bersedekah dan lain sebagainya. Banyak ikut program-program sekarang musim Maulid. Dengan itu kita akan rasa mahabbah hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amalkan sifat-sifat yang terpuji yang dulu kita dah ceritakan, seumpama taubat nasuha, seumpama ingat Allah, ingat mati, amanah, sabar, syukur, ikhlas, redha, rajin, pemurah, berjimat cermat, bertimbang rasa, penyayang, ya. Apalagi tolong-menolong, menepati janji, bertanggungjawab, jihad berdikari, istiqamah, bercakap benar, sentiasa menjaga kebersihan, lemah lembut, semua sifat-sifat mahmudah ini adalah menjadi ubat kepada hati, penguat kepada hati, power kepada hati, ya. Itu dia. Maka disitulah tempat pandang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita kena jaga-jaga, ya. Kata pengarang kitab kita ini, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Indonesia Al-Mandiri, dia kata jaga-jaga, iaitu jantung apabila adalah baik, itu sebab bagi baik segala anggota, ya.
Yang keempat, bahwasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Tempat diletaknya sifat-sifat kepujian tadi, sifat-sifat mahmudah tadi. Diletaknya kat mana? Dekat jantung, dekat hati. Itu yang keempat. Ya. Apa contohnya diletakkan di situ? Iman, dan juga ma'rifah, dan tawakal, dan redha, dan pengetahuan. Ya. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada setru. Apa dia setru? Seterunya adalah syaitan. Ini yang kita takut. Ya. Oleh kerana itu, kita pastikan supaya tidak tidak terpengaruh dengan setru kita ini, ataupun syaitan yang dengannya dia akan ganggu kita. Ya. Kerana itu kenapa kita sentiasa kena banyak banyak berzikir, banyak beribadah, ya, supaya kita tidak tergoda dengan syaitan, banyak mengaji, banyak memahami akan hukum hakam, ya, supaya kita tidak mendapat setru yang mewas-waskan kita, iaitu syaitan. Maka kenapa Nabi ketika Isra wal Mi'raj dicuci hati, dalam hati itu dikeluarkan kehitaman sedikit, kan. Nabi memang dah bersih, dicuci lagi, sebab nak bertemu kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang sahih menyatakan bahawa memang ada tanda di bedah dadanya Nabi SAW, dikeluarkan jantung hatinya, dibersihkan, dimasukkan iman dan makrifah, ya. Baru Nabi berjalan. Masya Allah, ya. Naik burak, didampingi oleh Jibril. Dalam perjalanan pun diganggu oleh syaitan, kan. Diganggu oleh syaitan. Namun Jibril telah mengajar akan doa supaya syaitan tersungkur, kan. Ini semua tahu doa itu, kan. Tekan dalam Google pun boleh, kan. Doa untuk tersungkurnya jin dan syaitan. Cuman kita biasa-biasa kita baca ayat kursi, kita baca 3 kul, jampikan diri ketika tidur, tu kan. Ini Nabi telah menyebut, apabila kamu tidur paling kurang baca 3 kul, tiup di tangan kita, kemudian sapu pada kepala sampai seluruh badan, dan anggota yang dapat dicapai lah kalau sambil tidur, sampai ke lutut sampai sapu lepas baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, sapu sampai habis, kemudian qul falak, tiup, sapu sampai habis, kemudian qul minas, baru tidur bismikallahumma ahya wa amut, supaya tidak diganggu oleh syaitan ketika tidur. Kadang-kadang syaitan tak mampu ganggu kita ketika kita jaga, sebab kita sedar, kita baca Quran, kita berzikir, maka dia akan ganggu kita masa tidur. Maka kita jadikan masa tidur kita itu ayat-ayat Quran benteng daripada gangguan syaitan. Di samping ayat kursi, mula Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian amanar rasulu, kemudian paling kurang kita baca 3 kul itu tadi, tiup di tangan kita dan kita sapu daripada kepala sampai ke seluruh anggota yang dapat kita capai. Ini sebagai benteng daripada gangguan syaitan masa kita tidur, ya. Kalau ikut yang lain lagi kan panjang, isyarat Nabi SAW, wasiat Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu lakukan paling kurang 4 perkara, kan. Itu bagi ada masa bagus. Tapi nampak macam dicerita secara zahirnya macam berat. Aisyah, kamu jangan tidur sebelum melakukan umrah. Kamu jangan tidur sebelum mengkhatamkan Quran. Kamu jangan tidur sebelum kamu minta diampunkan dosa oleh semua muslim dan muslimat. Kamu jangan tidur sebelum meminta syafaat pada semua nabi dan rasul. Ini berat ni. Nak khatam Quran, kan?
nak pergi tawaf Kaabah, ya. Rupa-rupanya amalan yang ringkas tapi dapat pahala seumpama tawaf Kaabah. Itulah disuruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca 7 kali. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi mewasiat kepada Sayyidina Ali baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Kemudian dah macam kita tawaf Kaabah, pahala. Adapun kita nak khatam Quran, macam mana? Kita baca 3 qul itu tadi. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dah macam baca 10 juzuk. 3 kali kita baca macam 30 juzuk, ya. Kemudian minta apa lagi? Syafaat kepada Nabi. Maka selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ilal anbiya wal mursalin dan sebagainya. Banyak selawat kepada Nabi dan juga salam kepada para nabi dan para rasul, ya. Kemudian apa lagi? Ya, nak minta maaf, doa Allahul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dah macam kita mohon ampun kepada seluruh muslim semua ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dah tidur, ya. Itu dia. Macam kita dengar kalau tak dihurai beratnya kena tawaf Kaabah baru tidur. Kena khatam Quran 30 juzuk baru tidur, kan. Kena minta maaf kepada seluruh muslimin muslimat baru tidur, kan berat nak berjalan nak minta maaf, tak tidur-tidur kita. Rupanya amalannya, ya, yang ringkas tapi pahalanya begitu besar, ya. Itu dia semua untuk mengelak daripada seteru kita itu syaitan. Yang kelima, bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi, bahwasanya kesalahan jantung itu lebih besar, sekurang-kurangnya keras. Ia tiada menerima pengajaran dan kesudahannya kufur. Itu dia. Bila sebut jantung ni hati kita lah, ya. Maknanya jantung hati kita ni, ya, dilalaikan. Dilalaikan hati kita dengan dunia, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan kereta, dilalaikan dengan tahta, dilalaikan dengan wanita. Kadang-kadang yang lelaki ni dilalaikan dengan lelaki bagi wanita dan lain sebagainya. Paling kurang kalau tak lalai pun keras hati kita. Ini yang kita takut bila keras hati. Apa tanda ciri keras hati? Tak mau menerima pengajaran, ya. Tak mau melakukan solat, tak mau melakukan zakat, tak mau menunaikan ibadah haji, umrah dan sebagainya, tak mau nasihat. Konon-konon dia dah pandai sendiri, ya. Tak mau mendengar nasihat ulama. Dia ada baba Google. Itu dia, kan, apa-apa tanya dekat Google. Maka ini tanda-tanda keras hati, ya. Maka orang yang keras hati kesudahannya kufur. Ini yang kita takut. Na'udzubillahi min zalik. Kita berdoa kepada Allah pada demikian. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri, takabur, sombong. Dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Maka orang kafir pertama itulah dia. Siapa dia? Iblis. Ketika diciptakan Adam, selepas diciptakan berbagai benda, ditanya kepada Adam, Adam boleh jawab semua. Jadi sebagai adab kepada makhluk yang baru dicipta ini, disuruhlah
sujud-sujud ini adalah penghormatan, bukan sama sujud dengan Allah Ta'ala. Bagi penghormatan, kita hormat, kita ta'zim. Tetapi iblis ini sombong. Itulah dicop oleh Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dicop dia sebagai orang makhluk pertama kafir. Ya. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, wal'ayadu billah. Kita berlindung dengan Allah, ya. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak sekali. Tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab saja. Karena yang 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Itu dia. Jadi bila suruh hamba menyebut 10 ni, hamba ini itulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri ini, ya, yang pengarang kitab kita ini, iaitu penawar bagi hati ini, yang merupakan serat terjemahan daripada kitab Baitul Hidayah Imam Ghazali, ya. Jadi di sini disebutkan apa dia? 10 saja kelakuan yang dicela, maknanya sifat-sifat yang mazmumah. Dulu kita dah cerita mahmudah terpuji, sekarang mazmumah. Yang mazmumah apa dia? Yang dikeji, yang dicela, ya. Apa dia? 10 itu yang pertama sangat loba atas makanan. Ini terkena kita, ya. Malam tadi Ustaz jalan-jalan, jarang berjalan malam Ahad. Kebetulan malam tadi Ustaz ada ceramah pergi berjalan ke Kampung Baru. Bila turun dekat highway Akleh itu, daripada Juara Tom Yam dulu, sekarang nama baru, sampailah ke area Masjid Kampung Baru. Masya Allah, kiri kanan istana kampung, betul macam-macam restoran, semuanya penuh. Masya Allah. Ada yang satu dulang besar dimakan berdua saja. Masya Allah. Kita tengok saja, tak lalu makan. Tapi mereka suap Masya Allah dengan begitu lahap sekali. Seakan-akan dah 2 hari lapar kan. Ramai orang-orang yang muda dan sebagainya yang suka makan. Maka kita jangan haloba sangat terhadap makanan. Apalagi kita dah tahu tentang penjagaan kesihatan. Jangan makan perisa, jangan perasa, jangan ajinomoto dan sebagainya kan. Jadi selepas kita mengetahui akan bahaya-bahaya perisa, perasa, ajinomoto dan sebagainya, maka kita tengok kasihan orang itu makan ajinomoto, makan perisa, perasa dengan begitu bersemangat sekali kan. Kita kalau dibagi free pun tak lalu seakan-akan, sebab kita dah tahu sedikit peraturan kesihatan, apalagi makan malam kan. Masya Allah, ya. Itu yang pertama sekali disebut sifat tercela, sangat haloba terhadap makanan. Yang kedua, sangat loba pula atas berkata-kata. Dah tentu bersembang. Walaupun hari ini kadang sembangnya, kalau ada handphone di depan, kadang dengan handphone senyap. Tapi sebenarnya dia lalai dengan handphone. Sebenarnya nak berkata-kata juga, tapi berkata hati, berkata minda, berkata fikiran dan sebagainya kan. Yang jelas apa, suka buang-buang masa, berlepak. Yang ketiga, marah. Panas baran, marah dan sebagainya, semua sifat tercela. Yang keempat, dengki, hasad kepada orang. Yang kelima, kikir, bakhil, dan kasih akan harta. Dah tentulah kalau bakhil, dia takut mengumpulkan harta, akhirnya dia meletakkan kasih kepada harta melebihi. Yang keenam, kasih akan kemegahan. Nak glamour itu. Yang ketujuh, kasih akan dunia. Yang ke-8, membesarkan diri, sombong. Yang ke-9, ujub. Yang ke-10, riya. Ujub ini heran diri. Ujub ini heran diri, banyak ibadah, heran diri ini sembahyang tahajud, heran diri, menghafal Quran ataupun membaca Quran, heran diri, solat duha selalu, heran diri. Maknanya orang tak tanya, dia heran dalam dirinya, dialah yang paling banyak ibadah, dialah yang paling hebat dan sebagainya. Ini semua sifat tercela. Yang ke-10, riak. Riak, suka menunjuk-nunjuk.
Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Niscaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membereskannya, artinya membersihkan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Tengok. Allah Ta'ala menyatakan bahawa qad aflah. Qad ini kalau kita mengaji bahasa Arab, qad ini huruf tahqiq. Aflah ni adalah isim tafdil, yang mana menunjukkan paling berjaya. Qad aflah, sungguh-sungguh paling berjaya. Siapa dia? Mazakah, orang-orang yang menyucikan, membersihkan diri. Masya Allah. Ini nak menunjukkan betapa respeknya orang-orang yang suka membersihkan diri, yang mana Allah menjamin dia aflah, paling berjaya. Walaupun di mata manusia, mereka mungkin dihina, mereka pun dipulaukan, diasingkan dan sebagainya. Karena kita ketika membersihkan diri ini, kadang-kadang kita kena menjauhkan diri sikit dengan manusia. Maka orang akan mengatakan kepada kita, kita tidak ada apa, tidak ada bermasyarakat, tidak bersosial, kita ni dikira ortodok, padahal kita dah duduk dengan dia orang, dah makan dengan orang. Bila kita lama sikit sembahyang, lama sikit kita berzikir, lama sikit kita baca Quran, dah diperli-perli kadang. Jangan hiraukan, itu adalah mawanik. Itu dia adalah halangan-halangan yang menyebabkan kita malas beribadah, malas baca Quran. Sedangkan baca WhatsApp dah 20 kali. Quran tak ada satu kali, tak ada satu baris pun. Patutnya dah baca WhatsApp itu 20 kali, bermakna coverkanlah dengan 20 ayat Quran paling kurang kan. Tersentuh hati kita kan. Maka Allah telah memberikan motivasi kepada kita, qad aflah, sungguh paling berjaya orang yang menyucikan diri. Surah Asy-Syams ayat 9. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Maka kena suci. Itulah ibadah kita. Tak diterima solat kita, tawaf kita, kalau tak bersuci kan. Paling kurang suci. Yang pertama suci tubuh badan, yang kedua suci pakaian, yang ketiga suci tempat kita beribadah. Kalau tak sah ibadah. Maka di sebalik kesucian itu, kita luaskan lagi suci rumah kita. Daripada tempat tidur kita kena bersih, di dapur kita kena bersih, kan? Kemudian almari kita kena bersih, kemudian meja makan kita kena bersih, kemudian sofa kita kena bersih, kemudian persekitaran kita kena bersih daripada tai kucing ke lipas dan sebagainya, bau busuk dan sebagainya. Sampailah keluar rumah, sampailah ke kampung, sampailah ke negeri, sampailah negara, semuanya kena bersih. Hari ini kadang-kadang yang ditunjukkan bersih seumpama negara-negara luar. Yang paling bersih di dunia Swiss, kan? Switzerland, itulah Ustaz nak pergi tengok. Dah 2 kali pergi, nak pergi bawa rombongan umrah ni pergi Swiss dulu supaya jadi iktibar perjalanan melihat keindahan alam dengan penuh keimanan. Pergi Switzerland dulu 3 hari, kemudian ke Itali 3 hari, kemudian kita pergi ke Qatar, kita pergi Madinah, kemudian pergi umrah, perjalanan melihat keindahan, kesucian luar, dan kita nak kesucian dalaman pula. Jadi menyucikan diri zahir dan batin. Last sekali di Mekah lah. Itu dia, siapa yang nak boleh ada 4 seat lagi untuk 4 hari bulan 12 dengan Ustaz. Itu dia, tekan aja nombor 016 278 3653. Ustaz bawa sendiri ya. Ada 2 bulan lagi lah ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita nak bersih ya, zahir dan juga batin. Itulah dalam ayat Quran dulu kita pernah baca, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kasih kepada orang yang at-tawwabin. Tawwabin bertobat daripada noda dan dosa. Maknanya batin kita, dalaman kita, hati kita. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kasih kepada orang yang menyucikan diri. Bagian zahir, suci pakaian tubuh badan, tempat ibadah,
kemudian rumah kita, persekitaran kita, qaryah kita, kampung kita, negeri kita, negara kita dan dunia semuanya kena bersih. Subhanallah. Jadi zahir kita bersih, batin kita bersih. Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Ringkas saja ayat Quran kan. Ini surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Memberi faham oleh ini hadis tadi at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Memberi faham oleh ini hadis akan bahwasanya sempurna iman itu adalah dengan membersihkan jantung ataupun hati daripada barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala, yang tak dikasih, yang tak menjadi kekasih Allah kalau kotor. Bermakna yang bersih adalah dicintai oleh Allah. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih ia akan dia. Jadi kita pastikan kelakuan kita dengan membentuk kebersihan itu supaya dikasihi oleh Allah. Itulah yang disebut tadi, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kasih kepada orang yang bertaubat, menyucikan daripada dosa dan noda. Mata kita berdosa kadang kan, lidah kita berdosa kan, telinga kita berdosa, perut kita berdosa, kemaluan kita berdosa, dua tangan kita berdosa, dua kaki kita berdosa. Dah diceritakan dulu kan ubat-ubatnya supaya kita menjadi insan yang bersih, zahir dan batin. 7 anggota kita kena bersih dulu, dah cerita dengan panjang sekali. Maka pastikan supaya kita tidak mengotorinya lagi. Dah kotor, cepat-cepat bertaubat ya. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka membersihkan itu setengah daripada iman. Kita bersihkan persekitaran kita, zahir batin kita itu, di situ dah separuh iman dah. Tinggal ibadah-ibadah yang lain, separuh yang lain. Seperti menghiasinya itu setengah daripada iman, dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna. Ya. Jadi dalam ibadah-ibadah yang lain, dan juga melakukan perintah-perintah Allah yang lain, dan juga menjauhkan segala larangannya separuh lagi. Jadi sempurnalah akan keimanan itu apabila kita bersihkan zahir dan batin di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menurut perintah dan menjauhi larangan. Habis bahagian bab pertama tu tentang huraian. Kemudian dia nak bab yang pertama pada menyatakan syarruhu at-ta'am, sangat loba di atas makanan. Mungkin ada persoalan dulu biar kita ceria sebelum kita masuk bab yang pertama ni. Boleh buka mic, boleh tanya. Kita ada berapa belas orang, 15 orang ada di hadapan Ustaz ni. Ada nak bertanya, mungkin dah minggu lepas nak bertanya, tak sempat. Boleh tanya dulu sebelum kita masuk bab berikutnya. Okey, tak ada, kita sambung dulu ya. Bab yang pertama pada menyatakan syarruhu at-ta'ami, sangat loba atas makanan. Tadi ada 10, berapa tadi? 10 kan? Sifat mazmumah. Maka sekarang dihuraikan satu demi satu. Ya. Yang pertama sekali adalah, apa dia? Syarrahu at-ta'am, sangat loba atas makanan. Macam mana loba? Loba? Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Karena perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Karena daripadanya terjadi keinginan faraj. Itu dia. Rupanya karena halubah dan tamak dengan makanan tersebut menyebabkan asal segala kejahatan halubah itu. Walaupunlah makanan itu memang halal, tapi kita makan banyak, penuh dalam perut kita. Ya, paginya dah kena nasi lemak, yang 10-nya roti canai, 2 pula kuah dal. Kemudian tadi dah kena Milo kelas papa. Kemudian kena kopi kelas mama. Macam-macam kan. Tambah lagi krepet atas meja tempat kerja.
tengok TV makan kuaci lagi, oh tak habis-habis makanan kan. Itu dia. Maka masuk dalam kereta ada makanan, di office ada makanan, kan? Mana-mana restoran, pergi balik kampung R&R pula lepas 1 jam, makanan, order banyak-banyak. Siang malam makan-makan, jadi habis masa di depan meja makan kan. Di depan Quran jarang, di depan kitab-kitab hadis jarang, di depan tuan guru nasib baik ada seminggu sekali dan sebagainya kan. Oleh karena itu tuan-tuan dan puan, sekarang kita dah tahu, dah ada ilmu, kita kurangkan bab-bab yang menyebabkan haloba dan tamaknya kita dengan makanan. Kita makan yang sunah-sunah kenyang, makan kurma sebiji air sejuk kenyang kan, makan madu, makan habatus soda. Itu dia, itu pemakanan kita. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima, niscaya terjadi daripadanya sangat haloba kepada harta. Jadi karena banyak makan, banyak pula kita tidur, banyak pula kita berhubungan suami isteri, kan? Kemudian haloba pula kepada harta, karena tidak dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta. Jadi nak makan banyak mesti ada harta, nak berhubungan suami isteri mesti dengan harta juga, kan? Dalam arti kata untuk mendapatkan kepuasan dan sebagainya. Paling kurang kena beli makeup, kena tambah cantik, jenama pula, kemudian kena tambah makanan-makanan yang ada power, power bagi lelaki, power bagi perempuan dan macam-macam lagi. Akhirnya kita dah halu badan tamak kepada harta untuk mempercantikkan diri, melangsingkan diri, mentafkan diri, dan pelbagai lagi kan. Akhirnya dah banyak masa untuk situ, banyak habis duit ke situ, akhirnya susah nak berinfak. Palestin dah ada berapa ratus ribu mati, berapa puluh ringgit kita dah pernah masuk ke tabung. Ini kena tanya kadang. Jadi kita sedangkan untuk make up, untuk lipstick, untuk minyak rambut, untuk apa lagi, glowing dan sebagainya, berapa ribu dah habis kan untuk mempercantikkan diri, badan, pakaian dan sebagainya kan. Sedangkan untuk kita infak untuk hari akhirat, kadang belum sampai RM100. Sedangkan Israel dah menyebarkan serangannya kepada 4 negara kan. Dah serang Lebanon pula kan. Dah bunuh Ismail Haniyeh di Iran, dah bunuh Hasan Nasrullah, dah menyerang bukan saja orang Gaza, tetapi dah mula serang Lebanon, dah mula serang di Suria, dah mula serang di Yaman dan sebagainya. Macam mana mereka nak lawan kalau kita tak bagi harta? Kadang doa pun kadang tak jarang kita aminkan kan. Imam saja yang baca doa Allahumma sholli alal muslimina wal mustazafina fi Palestin. Kita senyap je tak baca amin kan. Amin lah. Paling kurang doa supaya Allah berikan kemenangan kepada mereka, supaya Allah bagi ketabahan kepada mereka. Kemudian jangan kedekut, bagi RM10, bagi RM20, berapa yang ada. Dan terjadi daripada ingin kepada harta ini, ingin kepada kemegahan pula. Dah glamour, dah ada harta nak glamour, nak melalui TikTok, media sosial, tunjuk diri kan. Ada pakaian nipisnya, dengan glowingnya, dengan lipstiknya, dengan macam-macam lah. Spek mata dan sebagainya. Tunjuk pula, hai, apa khabar semua. Dan sebagainya nak glamour. Like lah saya, follow lah saya dan sebagainya kan. Ini dah nak megah. Kenapa? Kerana sukar menguasai akan harta dan atas yang demikian itu memperbuat oleh kerana sukar menguasai, mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Kena megah dulu, kena ada ramai follower. Kan? Followers 100,000. Kalau TikTok kan, kalau baru 900 tak dikira follower. Tak boleh iklan barang, tak boleh jual, tak boleh dapat harta. Kan? Maka dia akan tolonglah follow dan share. Sampai 1,000 orang follow, barulah boleh menjual barang. Tengok.
Kan di sini pun dah disebut tak megah, untuk mendapatkan harta, kan, mesti mulai. Namun kalaulah kita untuk mendapatkan harta untuk mudah bersedekah, untuk mudah membantu anak, isteri dan sebagainya, bayar yuran sana sini, untuk memudahkan kita beli kereta, untuk sampai ke masjid, untuk dapat kita pergi umrah, untuk dapat kita pergi haji, itu niat macam itu baru betul. Bukan sekadar megah, lepas itu malas untuk beribadah, malas untuk digunakan infak pada jalan Allah. Itu yang tak boleh masuk di sini, ya. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, niscaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Seperti akhirnya jadi riak. Jangan riak. Walaupun kita ada berharta, bermakna harta itu kita infak. Kita tawaduk. Jangan riak. Dan takabur. Dan dengki. Dan berseteru dan lain daripadanya. Dan tempat keluar semuanya itu adalah perut. Tengok. Dari perut. Sebab di situ gudang kepada semua jenis makanan. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Mentakzimkan orang yang lapar. Orang yang dikasihi, yang dicintai. Adalah lapar. Sebab dengan lapar itu dia tidak memegah. Dengan lapar dia tidak mau ber bertakabur, dengki, riak dan sebagainya. Ada tak orang lapar yang menunjukkan riak? Saya suka sangat, saya lapar. Tak ada kan? Follow saya. Kerana saya lapar. Tak ada. Follow saya kerana saya cantik, kerana saya pandai, kerana saya semua itu kerana nak megah. Sedangkan lapar tak ada orang yang megah. Bermegah-megah dengan lapar tak ada. Maka bersabda Nabi SAW, "Ma min amalin ahabba ilallahi ta'ala minal ju'i wal atash." Tiada pekerjaan yang lebih dikasihi kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Yang sayang, yang cinta, yang kasih kepada orang yang lapar dan dahaga adalah Allah. Itu dia. Orang berlapar ni seperti orang berpuasa lah kan. Dikasihi, dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukan orang yang menunjukkan makanan Masya Allah. Kalau pergi negara Arab, satu kambing bertujuh. Kadang kambing kecil berdua je tuan-tuan dan puan-puan. Duduk, selak baju dan sebagainya. Letak dia punya songkok, letak dia punya serban. Makan Masya Allah, sakan. Dan sedangkan di sana orang fakir, orang miskin di Palestin tengah diperang, dengan diserang, tak cukup makan dan sebagainya. Tak ada dipedulikan kan. Ini Allah akan tanya nanti. Macam mana nak jawab agak-agak. Itu dia. Itulah kenapa tidak masuk syurga seseorang dalam keadaan kenyang sementara jirannya lapar. Tak masuk syurga ni. So buat apa hidup? Itu dia tuan-tuan. Oleh kerana itu, bila orang lapar, tak kira lah. Tengok orang berumah ke. Kalau tak apa? Tak bel rumah kita kalau dia tak lapar. Kerana lapar lah tu. Maka kita kena bagi RM10, paling kurang RM1. Itu dia. Oleh kerana itu, orang dicintai oleh Allah adalah orang yang berlapar dan orang yang dahaga. Maknanya yang berpuasa lah. Isnin Khamis ni berpuasa. Jangan menunjukkan perut buncit aja kan. Kadang isteri tekan, kenapa ni? Tak lahir-lahir. Kalau isteri pun 9 bulan sudah lahir. Ni suami dah 2 tahun macam tu tak lahir-lahir. Rupanya makan banyak. Maka berlapar sekarang ni nak diet. Tak payah duit diet dengan cara berlapar, iaitu berpuasa. Sayyidul a'mal al-ju'. Penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Subhanallah. Telah berkata Al-Iraqi bahawa ia tidak mendapati bagi hadis ini asalnya. Kata Imam Al-Iraqi, ini bukan hadis. Tapi ini mungkin ucapan hikmah.
Dan sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Dan bersabda Nabi SAW, berfikir itu setengah daripada ibadah dan sedikit makan itu adalah satu ibadah. Jadi sedikit makan ibadah dikira. Subhanallah. Luar biasa kan? Berfikir setengah ibadah. Dia fikir macam mana kita nak memperbaiki ummah ini. Dah dikira ibadah juga. Separuh ibadah. Tapi sikit makan, satu ibadah sempurna. Subhanallah. Jadi nampaknya kita tak habis duit lah. Akan datang ni sebab kena sikit makan kan. Ini ada kadang-kadang kita tengok di pasar raya, Masya Allah. Pertama, isterinya jadi imam. Imam di pasar raya, bawa troli. Penuh. Suaminya penuh. Kemudian anaknya, anak perempuannya, 4 troli sekali pergi, Masya Allah. Kan? Takut kita tengok. Ada tak dia 4 peti sejuk di rumah? Kan? Nak letakkan benda-benda itu, Masya Allah. Kan? Geli hati kita tengok orang kadang berbelanja ni kan. Kadang ada kedai emas, ada pasar raya, ada apa semua. Sedekahnya sikit. Orang lalu minta sedekah dibagi 20 sen. Padahal dia laku mungkin boleh jadi RM2,000 sehari. RM20,000 sehari. Dibagi kepada orang duit shilling 20 sen. Kadang-kadang kan. Oleh kerana itu, bagilah yang boleh dia makan kenyang. Paling kurang RM10 kan. Dan sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'a. Wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Yang lebih afdal pada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar dan berfikir, lebih lama berfikir dan lebih dibenci daripada kamu adalah yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala adalah tiap-tiap orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka kita elaklah perangai-perangai yang menyebabkan kebencian Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, ma mala'a ibnu Adam wi'a'a syarran min batnihi hasbabuna adama lukaimatun yuqimna sulbahu. Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya, memadai akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Cukup. Sekadar membetulkan tulang belakang, dah cukup. Tak payahlah sampai boroi perut, sampai kenyang, sampai ke leher kita makan. Itu dia. Macam kita cerita tadi lah, kan? Pagi dah kena nasi lemak. Kadang tak cukup 1 bungkus, 2 bungkus. Kemudian jam 10 dah kena bihun goreng dengan telur lagi. Kemudian dengan kerepek. Kemudian dengan biskut. Kemudian dengan Milo gelas mama tadi. Kopi gelas papa. Masya Allah. Tambah lagi apa? Kerepek pisang. Tambah lagi pisang. Tambah lagi anggur. Macam-macam. Tak habis-habis. Padahal cukuplah untuk membetulkan akan tulang belakang kita. Bila kita makan ni, maka barulah senang kita berjalan. Senang beribadah. Kalau tak, berjalan sakit lutut, tolong urut, tolong cari minyak, tolong tekan siku dan sebagainya. Tekan sana, tekan sini, kadang-kadang kerana hasil makanan. Makan sunnah. Minum minyak zaitun dengan kurma, air sejuk, dah okey. Kalau perut macam sembelit sikit, makan yogurt, dah mulus, beres. Boleh bergerak ke mana-mana. Itu makanan yang berkhasiat. Kita kadang banyak makan yang tak berkhasiat, menyebabkan kita jadi malas, power tak ada, sakit lutut. Kita kadang makan nasi lemak. Dia punya sambal lebih banyak pada nasi lemak. Demikian pula makan nasi impit. Makan kacang lebih banyak daripada nasi impit. Itu dia.
Ada kawan saya macam tu, dia suka tak lama tak kena sate. Oh, sekali kena sedapnya. Masya Allah, subhanallah. Lepas tu sakit lutut. Tolong sikukan saya. Dan sebagainya kan. Itu dia. Maka makan sikit sekadar membetulkan akan tulang belakang. Menyebut akan segala hadis ini oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Di hadis ini ada ditulis dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Faedah lapar pula. Yang pertama, setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Betul lah. Bila kita kurang makan, banyak ibadah. Kalau banyak makan, banyak di meja makan lah. Yang pertama, kena beli. Yang kedua, kena beratur. Yang ketiga, kena bayar. Kemudian, kena bawa balik. Kemudian, kena potong. Kena masak. Kemudian, kena hidang. Kemudian, kena cuci piring. Kemudian, habis masa dekat itu berapa banyak kan? Kalau kita puasa, apapun tak kena kurma 3 biji, air sejuk, dah beres. Semua gerak cepat. Nampak kan? Dia punya kesan ni. Ya? Jadi, itulah dia di antara apa dia? Faedah berlapar. Banyak faedahnya, di antaranya banyak beribadah. Yang kedua, faedah berlapar, iaitu setengah daripadanya cerdik hati kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Kalau kenyang, kita jadi bodoh, bebal, malas. Kan? Yang ketiga, faedah berlapar, setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Itu Allah memang dah berfirman. Kalau dah kita ikut nafsu, banyak makan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kita buat jahat, kan? Itu dia. Maka bila kita kurang makan, nafsu pun kurang, kan? Yang keempat, faedah berlapar, setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat. Tengok. Sebab kalau kita berlapar, memang tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, kita beribadah lah. Jadi makanan kita adalah tasbih, makanan kita adalah zikir, makanan kita adalah tahlil, makanan kita adalah ibadat. Oh, tenang. Banyak boleh buat. Yang kelima, dan setengah daripadanya memadai dengan sedikit daripada harta dunia. Sekadar dapat memenuhi segala yang fardu, dapat pergi haji, umrah dan sebagainya. Dah. Ya? Itu dia. Itu dia faedah. 5 faedah daripada lapar. Adapun kenyang itu, maka ia padanya beberapa kebinasaan. Yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Kenyang, terlalu kenyang ni memang opoh-apah kita. Nak beribadah ni, dah kena wudu. Nak salat, kentut. Batal wudu, pergi wudu. Lepas itu salat 2 rakaat, dah nak buang air besar. Kan? Sebab banyak makan tadi. Baru nak salat witir, tak sempat salat witir dah dekat azan, dah kentut lagi. Tengok, dah kurang ibadah, tak sempat witir. Kan? Tak sedap beribadah. Itu kenyang. Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Jadi ni nafsu. Kan? Bertambah sebab banyak makan. Yang ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Kerana apabila ia kenyang, niscaya menyangka ia akan sekali manusia semuanya kenyang. Bersalahan dengan lapar. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib berpuasa Ramadan. Supaya kita terasa prihatin cakna kepada orang fakir, orang miskin. Maka bulan puasa tengok ramai orang berderma kan. Sebab didikan tarbiyah secara langsung. Ya. Bulan bukan Ramadan, kurang kita bersedekah. Bulan Ramadan banyak sebab kita terasa kasihan kepada diri kita, menyebabkan kasihan kepada orang lain. 4, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Ingatan kita lemah kalau banyak makan. Yang kelima, bahwasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Tengok. Orang yang sempurna iman pergi ke masjid. Orang banyak makan, kejap ke jamban. Kejap ke jamban. Pergi masjid pun jamban dulu.
Nak salam, nak lepas salam ke jamban lagi, tak sempat zikir. Dengar tazkirah, nak ke jamban lagi, tak sempat dengar tazkirah kan. Maka jika engkau berkata sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Maka dijawab bahasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur, dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makan engkau yang biasa kadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Maka tiadanya bekas mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah menyedikitkan itu adat engkau. Ya? Itu dia. Dan ketahui olehmu bahasanya menyedikitkan makan itu ada 3 pangkat. Yang pertama pangkat asyid yaqin, iaitu menyimpan atas kadar pemeliharaan badannya daripada binasa, dan iaitu kadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal dan menyebabkan mati. Ya. Itu sedikit makan ada 3 tingkat, pangkat sedikit. Yang kedua, pangkat bawah terdapat terpada ia dengan setengah cupak. Berpada kita cukup kita dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Dan itu memenuhi 1/3 perut. Sebab dalam perut ada 3 bahagian. Bahagian untuk makanan, 1 bahagian untuk minuman, 1 bahagian untuk pernafasan. Ya. Dan di atas demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat, kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Sampai di set macam tu. Dan yang ketiga bahawasanya memadakan secupak tiap hari. Dan apabila melebihi akan demikian itu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan dan masuk di dalam membanyakkan akan makanan. Ini golongan yang mana umum, orang awam. Ya? Yang golongan ketiga. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, maka ia ada 3 pangkat juga. Yang pertama, yang lebih tinggi bahawa lapar ia 3 hari ataupun lebih, artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Sehari je makan, Masya Allah, walaupun dia kaya. Ya. Yang kedua, dan adapun yang pertengahannya, bahawa makan ia pada tiap-tiap hari, tiap-tiap 2 hari dia makan. Itu tingkat kedua. 2 hari baru dimakan, dalam arti kata dia berpuasa macam 2 hari, baru 2 hari makan, sehari berpuasa kan, dia makan 2 hari. Ya. Maknanya dia makan pada tiap-tiap 2 hari baru dimakan. Mana selain pada itu dia tak makan, boleh jadi berpuasa lah. Ya. Yang ketiga, dan yang lebih rendah, bahawa makan ia pada tiap-tiap hari sekali. Ni contoh orang-orang yang mendapat makam dan pangkat. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali, dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Wallahu a'lam. Ya. Bermakna kita tak lapar sebab setiap hari bukan 2 kali kita makan, 3 kali, malah 5 kali. Ada kudak-kudapan kan, ada sarapan. Jadi sarapan, kudak-kudapan, makan tengah hari, minum petang, makan malam, beberapa kali. Kita tak pernah lapar. Ini macam orang awam. Maka kita dah belajar ilmu tasawuf ini, cobalah kita ejaz, paling kurang kita puasa Isnin dan Khamis, insya-Allah. Barulah nampak perbezaan dalam semua kehidupan kita, insya-Allah. Ya. Jadi mohon ampun maaf, tepat kita start jam 9.02, kita habis 10.02. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada soalan silakan sebelum kita tutup majlis kita. Soal apa-apa saja. Silakan. Kak Fatimah nak tanya. Hidayah, Kak Misa, Nelly, Naurizan, Nur Azian, Abang Fauzi, Kak Rokia, Arozina, Siti Zahara, Zuriadar. Boleh tanya. Kak Zalia.
Semua ada nama dia Pak Ustaz ni. Hidayah. Hakim pun boleh tanya. Silakan. Apa yang tak jelas, sila tanya. Jelas ke? Boleh dengar ke suara Ustaz tadi? Cik Ustaz cakap seorang nak dua, nak ramai-ramai bercakap. Supaya kita lebih meriah. Suara Ustaz jelas. Alhamdulillah, jelas Ustaz, faham. Alhamdulillah. Syukur, syukur. So, kalau ada apa-apa yang ragu-ragu boleh tanya. Ini bahasa lama, bahasa zaman dahulu kan. Ustaz tu nak kurangkan makan susah Ustaz. Malaysia ni surga bagi makanan. Macam terlalu banyak. Betul, betul. Betul. Cuman kita adjust lah kan. Kita adjust, apalagi kita yang tua-tua ni, kita makanan sunnah. Maknanya makan buah dulu kan. Kemudian makan, jangan terlalu kenyang. Cuci tangan masih lapar. Kemudian pemakanan sunnah seperti minyak zaitun, kalau demam-demam sikit minum batu soda kan. Macam tu. Ustaz ada di Letus Ampang ni ada gerai pemakanan sunnah. Ada herba-herba dan sebagainya kan. Ada kurma, ada minyak zaitun, ada batu soda dan sebagainya kan. Tu bolehlah ziarah orang-orang dekat dengan Ampang ni. Letus Ampang dekat dengan Ceras, ada Letus di Ceras, dia kaunter, banyaklah beribu herba di situ. Orang area Ampang ada dalam Axis Atrium. Cuti-cuti sekolah, Ustaz bawa rombongan umrah, macam ni. Nak buat umrah Switzerland, ada umrah biasa pun bulan 7 nanti kita buka umrah Rahmah 5,999 ni. Ada dalam 19 seat lagi. So, apa lain-lain boleh tanya. Kemudian belajar sikit bab perubatan kan. Kalau darah O, ada pemakanan yang tak boleh. Orang darah O ni, dia kadang tak boleh sejuk sangat. Maka boleh makan yang panas-panas. Macam tu. Kena study sikit lah kan. Ada pemakanan yang kita tak boleh makan banyak. Seumpama makan gandum banyak, ataupun gula putih kan. So beli gula rel, gula merah, gula Melaka tu bubuh dalam kopi. Kalau rasa pahit kan. Jaga kesihatan, insya-Allah kita akan sihat. Ya, Kak Nelly Abdul Rahman macam nak tanya? Tak ada Ustaz. Saya hanya nak menyentuh pasal cara pemakanan ni. Kadang-kadang dia melibatkan habit juga Ustaz. Kalau kita dah Betul. biasa makan kenyang pun tidak, lapar pun tidak, kadang benda tu dah jadi habit. So kalau kita latih memang susah lah Ustaz. Memang nak makan lebih. Betul. Cuman kita coba sekarang ni tak apalah, kurangkan makan dengan cara berpuasa Isnin, Khamis. Ataupun kalau tak dua-dua, salah satu. Isnin saja ke Khamis saja. Pelan-pelan, pelan-pelan kan. Ya betul. Betul. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, Lain satu ada lagi, Ustaz. soalan? Boleh. Ya, ada satu soalan Ustaz. Kita selalu dengar yang qalbu salim. Apa maksud Betul. Ustaz? Qalbu salim maknanya adalah hati yang selamat. Hati yang selamat maknanya hati yang bersih, hati yang dia tidak menyimpan perasaan hasad, dengki kepada orang lain. Jadi dia sentiasa bersangka baik. Maknanya kalau orang bercakap dengan dia, dia tidak akan membalas. Hatinya selamat. Itulah ayat Quran disebut bahawa hari akhirat nanti paling banyak selamat adalah orang yang hati salim, qalbun salim itu kan.
Ya, ya. InsyaAllah. Terima Ya, kasih, ya. Ustaz. Baik, sama-sama. Ustaz, yang maksudkan kita tak apa ni, kalau bersalim yang maksudnya kita selamat tu, adakah kita tak menjawab apa kalau orang kata terhadap kita dan kita hanya Betul. berdiam? Ya, maknanya apa yang orang cakap ni jangan kita balas, jangan bertengkar lah, kan? Itu dia. Maknanya sebab kalau bertengkar nanti hati kita jadi tak salim, dah sakit, kan? Akhirnya kita akan mengumpat pula dia nanti, geram pula akan dia dan sebagainya. Oleh kerana itu kita kadang-kadang dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan suami kita, dengan anak beranak kita di rumah dulu, kan? Kemudian kadang-kadang dengan jiran kita, pasal cepat-cepat minta maaf dan pemaaf kita dalam hidup. Ya. Jangan kita prasangka yang tak baik kepada sesama kita yang dekat dari rumah kita, kan. Suami balik lambat, dah kita jangan sangka ada macam-macam, kita sangka yang baik, oh jam dan sebagainya, kan. Macam tu. Ustaz, walaupun kalau macam apa yang dikatakan pada kita tu tak benar, dan kita nak perbaikikan apa yang dituduh tu, kita cakap maksud yang sebenarnya, tapi dengan nada yang sahaja, dengan nada bukan marah. Itu boleh. Maknanya kita menafikan apa yang kakak cakap, saya tak ada. Itu adalah orang fitnah, itu adalah diada-adakan, saya tak buat, saya bukan seperti yang disebut. Macam tu. Jangan kita tempis dengan kasar, tetapi dengan suara yang lembut, ya. Akhirnya mungkin biasanya orang itu pun akan minta maaf. Okey, so sama-sama memaafkan, itu aja. Letakkan dosa lidah dulu, berat juga dosa apa lagi, dosa pendengaran, semuanya itu menyebabkan hati kita jadi sakit, ya. Maka elakkan. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Cik Hakim, ada nak bercakap? Kalau tak ada, kalau mungkin malu di sini boleh tekan nombor Ustaz teruslah, ya, 0162783653. So, terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf di atas kesilapan, kekurangan dan sebagainya. Moga-moga kita dapat bertemu di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesihatan kita oleh Allah Ta'ala, disampaikan segala hajat kita, dan seterusnya akan disembuhkan segala penyakit kita, ditenangkan dan dibahagiakan keluarga kita, dan seterusnya disampai segala cita-cita, dan diberikan anak yang soleh, anak yang solehah, dan keluarga yang bahagia, insya-Allah. Dijauhkan segala bala dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan Allah akan menjadi negara kita negara yang aman, yang damai, yang bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih, Ustaz.